kemudian orang yang beriman pada apa yang diturunkan oleh Allah pada kamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qabl, dan apa yang diturunkan pada nabi sebelum daripada ini, mereka beriman juga. Wal muqiminas salah, orang yang mendirikan solat. Wal mu'tunaz zakah, dan orang yang menunaikan zakat, orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billah, dan orang yang beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat. Orang yang macam ni ulaika sanu'tihim ajran azima, mereka itu sudah pasti kami akan sanu'tihim. Tadi a'tadna, tadi Allah guna orang-orang yang buat khianat tadi, a'tadna lil kafirina azaban alima. Allah gunakan demikian. Orang yang buat khianat tu hidup dia, kami sediakan azab yang teruk. Manakala orang yang disenaraikan tadi, orang yang rasikh dengan ilmu, orang yang beriman, orang yang sembahyang, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang beriman pada Allah dan juga pada hari akhirat, ulaika sanu'tihim, mereka itu semua kami sudah pasti akan anugerahkan pada mereka ajran azima, ganjaran yang amat besar yang kami sediakan untuk diri kami. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة
والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا
وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul Azim. Jemaah sekalian, kita sampai pada di antara ayat-ayat penghujung dalam surah An-Nisa yang kita belajar ini. Sepatutnya jangkanya kita nak habis juga kalau bolehnya tahun ni kita baru masuk hari ni bulan 12. Hari ni kira-kira bulan 12 dalam kalender Islam. 1 Zulhijjah ni dia panggil 1 hari bulan 12. Cuma kita tak perasan. Sama ada kita perasan ke kita tak perasan, wallahu alam lah. Kita dah berada penghujung tahun. Cuma oleh kerana kita ni sibuk dengan kalender Masihi, kita terlupa terhadap kalender Hijri. Padahal kalender Hijri ini menunjukkan kita dah berada hujung tahun. Maknanya masa kita pun semakin dekat untuk dihadapkan di hadapan Allah. Cuma kita harap supaya Allah jadikan umur kita ni panjang lagi lah. Paling-paling tidak biar sempatlah habis 30 juzuk Al-Quran untuk kita hafal pula, untuk kita tafsir terhadap ayat ni. Kalau boleh hafal, satu nikmat lah pada diri kitanya. Walaupun sekalipun kita nak sebutnya ayat yang kita baca hari ini sama dengan 1 Zulhijjah yang kita berada pada hari ini merupakan di antara hari-hari yang besar dalam Islam. Dia sama dengan 1 Ramadan dia panggil. Kalau para hanskan duduk dalam kita masuk bulan Ramadan kan, kita rasa suka kita. Sama juga Allah, sebelum Allah nak jadikan hari raya Aidil Fitri, Allah jadikan Ramadan. Allah dia nak jadikan Aidil Adha, Allah jadikan 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah ni dipanggil bulan masa yang besar. Dan hadis-hadis Rasulullah cerita tentang 1 hingga 9 Zulhijjah ni banyak sangat. Di antara masa-masa yang besar dipanggil. Cuma oleh kerana kita jarang orang kita nak cerita tentang kelebihan terhadap 1 hingga 9 Zulhijjah. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah tentang 1 hingga 9 Zulhijjah ni, banyaklah hadis yang cerita kata sama besar dengan 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ada yang sebut sampai begitu sekali. Maknanya masa yang kita ada sekarang ni, jangan kita lepaslah peluang kita baca doa, peluang kita untuk kita ni baca Quran, peluang kita ni untuk banyakkan puasa sunat pada diri kita ni. Sampai bila? Sampai 9 Zulhijjah, 9 hari je Allah jadikan pada kita ni untuk kitanya banyakkan amal ibadat, sehingga kan masa ni kita dah mula makruh dipanggil untuk kita potong kuku, makruh untuk kita nak gunting rambut, makruh untuk di kita. Boleh buat ke tak boleh buat? Boleh, tak jadi masalah, cuma makruh dipanggil demikian. Start daripada hari ni dan kita diingatkan tentang betapa banyaknya pahala-pahala sunat yang Allah jadikan. Pahala sunat, pahala dia macam pahala wajib yang kita dapat. Dan kelebihan yang Allah jadikan sebagaimana bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan kita baca Quran, sunat je tapi dapat pahala wajib. Kita apa dia? Kita sedekah, sunat je tapi pahala wajib kita dapat pada diri kita. Demikian juga dengan 1 hingga 9 Zulhijjah. Ni masa-masa yang para malaikat Allah ni kalut nak tulis amalan-amalan orang tu, amalan orang ni. Sibuknya malaikat-malaikat Allah untuk nak mengangkat nama-nama di kalangan orang saleh,
nak masukkan daftar orang yang masuk syurga siapa, orang yang nak dihumban ke dalam neraka siapa. Ini masa-masa yang sebegini. Jadi oleh demikian kitanya ambil peluang pada start daripada 1 Zulhijjah ini sampai 9 Zulhijjah mempertingkatkan lagi amal ibadah kita. Amal ibadah dah buat dah, cuma kita naikkan lagi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita banyak cakap hal dunia, banyakkan cakap tentang hal akhirat dalam hidup kita. Kurangkan kita daripada melayan kerenah-kerenah dunia, banyakkan kita melayan kerenah-kerenah akhirat. Ini di kelebihan yang Allah jadikan pada kita. Hari ininya kita sambung tentang ayat yang Allah cerita tentang ahlul kitab. Di kalangan ahlul kitab ni ada dua. Satu dipanggil yang disebut dengan orang-orang yang beriman dengan kitab Taurat, kitab sebelum daripada ni, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur ni jarang sangat adanya dipanggil. Cuma ahlul kitab di kalangan kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam tu ramai di kalangan Bani Israel. Kemudian satu lagi ahlul kitab di kalangan yang beriman dengan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil dipanggil demikian. Allah cerita tentang mengenai sifat mereka ni di waktu mana mereka telah bunuh Nabi Isa, katanya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah cerita pada ayat yang ke-157. 157 tu kalau dakwanya orang Kristian disebut kami telah bunuh Isa. Nabi Isa tu telah kami bunuh, katanya mereka tersebut. Kenapa kami bunuhnya? Kerana bagi mereka kata Nabi Isa ni menebus segala dosa umat manusia yang akan datang. Ni kelebihan katanya mereka lah. Mereka buat banyak alasan-alasan. Nabi Isa ni anak Allah, katanya mereka. Lalu kami bunuh. Dia sebut demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut hujung ayat yang kita baca pada pengajian yang sudahnya, Allah kata barrafa'ahu Allah. Bukan Nabi Isa ni dibunuh, tak, tapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ilaih. Diangkat ke mana? Diangkat kepada Allah. Nabi Isa ni di antara orang yang tidak dibunuh, tapi Allah angkat sampai hari ni. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam ni, kalau orang tanya siapa yang start daripada dihidup tak mati-mati lagi, ulama kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni tak mati lagi sampai hari ni. Bila Allah akan turunkan Nabi Isa ni? Bila datangnya Dajjal. Bila datang Dajjal ni, manusia paling daripada peringatan Allah ikut Dajjal. Waktu itulah datang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa datang kemudian bunuh yang disebut dengan Dajjal itu, berjaya bunuh Dajjal, barulah Allah matikan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Sampai hari ni keimanan kita orang yang beriman pada Allah ni, Nabi Isa ni tidak dimatikan, tapi barrafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan diangkat Nabi Isa ni kepada Allah. Dia cara demikian. Wa kana Allahu azizan hakima. Ayat 158 tu Allah kata aku ni maha perkasa dan aku maha bijaksana. Aku tahulah, katanya Allah. Bila aku buat demikian, boleh jadi kamu akan tanya, kenapa kamu angkat Nabi Isa ya Allah? Allah jawab, wa kana Allahu azizan hakima. Aku ni maha perkasa, aku boleh buat segala-galanya. Bukan sekadar itu, hakiman, aku tahu, aku maha bijaksana, katanya Allah. Aku tahulah bila masa nak bagi yang tu, bila masa nak buat macam ni, bila tu hakiman, kebijaksanaan aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Segala benda yang diatur di atas muka bumi ni, kita bergantung penuh dengan kebijaksanaan Allah. Kerana Allah yang menjadikan langit dan bumi. Oleh demikian kita ni hanyalah pelakon-pelakon di atas dunia. Oleh demikian kitanya kena letak dalam jiwa kita ni, Allah ni azizan hakimah. Allah ni maha perkasa dan juga maha bijaksana bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan peliklah dalam hidup kita. Kadang-kadang kan orang kita pelik, macam manalah dia ni boleh kahwin dengan Bangla, misal contohnya. Kan kadang-kadang kan kita pelik, kita jawab balik, bukan begitu. Allah ni hakimah dipanggil. Kadang-kadang kita kan macam manalah dia ni, dalam hidup kita kan macam manalah dia ni boleh jadi begitu, macam manalah keadaan begitu jadi begini.
Kita jawab Hakimah. Allah tu Maha bijaksana. Allah tahulah segala aturan dalam hidup ni semuanya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Lalu Allah cerita lagi tentang ahlul kitab ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa im min ahlil kitab, ada di kalangan ahlul kitab itu illa la yu'minan nabi, mereka je berkecuali tidak ada seorang pun di kalangan ahlul kitab kecuali akan beriman kepadanya, iaitu Nabi Isa alaihissalam qabla mautih, sebelum kematiannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, di hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap keimanan di kalangan mereka tersebut. Allah cerita tak semua orang di kalangan mereka tersebut percaya terhadap pembunuhan Nabi Isa itu. Katanya Allah, tak semua. Ada di kalangan mereka tak percaya. Mereka beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Dipanggil ahlul kitab. Ahlul kitab ni berdasar pada ayat ni lah, Dr. Yusuf Qardawi dia kata masih lagi sampai hari ni ada ahlul kitab. Ahlul kitab ni ada lagi sampai hari ni. Satu perbincangan Dr. Yusuf Qardawi sebut, kita pergi negara-negara Kristian, negara yang disebut dengan Yahudi, bila sembelihan dia tu boleh kita makan, tak boleh makan. Lalu Dr. Yusuf Qardawi kata kalau di kalangan sembelihan ahlul kitab boleh makan, boleh kahwin tak dengan ahlul kitab, orang lelaki ni boleh kahwin tak dengan perempuan ahlul kitab. Lalu Dr. Yusuf Qardawi kata boleh. Disebut demikian sampai hari ni lah. Ulama-ulama bincang, ada tak ahlul kitab? Lalu ahli ulama jawab ada, yang benar-benar beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada orang yang di kalangan sampai hari ni dipanggil demikian. Jadi orang ni kalau sekiranya dia buat penyembelihan, kita boleh makan tak? Boleh. Boleh untuk kita makan. Bawah ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita tentang perkara demikian. Fa bizulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka disebabkan kesalahan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka tersebut memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka tersebut, dan wabisaddihim an sabilillahi katsira, dan kerana mereka banyak menghalangkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana dulu-dulu kami benarkan banyak, boleh makan itu, boleh makan ini, tapi oleh kerana kezaliman yang dilakukan lawan perintah Allah, fa bizulmin minal ladina hadu haramna alaihim minat tayyibat, kami haramkan kepada mereka beberapa perkara yang sebenarnya boleh tapi jadi tak boleh pada mereka tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut uhillat lahum, yang asalnya dihalalkan ke atas mereka, wa bisaddihim an sabilillahi katsira, puncanya merekanya menghalang manusia daripada jalan Allah dengan terlampau banyak. Dulu banyak kan dapat makanan manna was salwa, misal contohnya, sedap makanan itu patutnya, tapi oleh kerana dia lawan perintah Allah, haram untuk dia makan, tak boleh makan terus. Dulu dia boleh minum air itu sampai tiga lapis, sampai 11 pancuran air daripada batu. Kalau Farhan sekian pergi ke Mesir, Farhan sekian jumpa tempat tu, tempat di Sinai, tempat air keluar yang daripada batu. Allah jadikan setiap sudut tu, setiap satu tempat tersebut, ni kumpulan ni boleh minum, bulan ni boleh minum, bulan ni boleh minum. Setiap sudut tu Allah jadikan daripada batu keluar air. Lalu Allah haramkan, tak boleh lah. Allah tak, yang asalnya boleh tiba-tiba tak boleh. Kesan daripada mana? Kerana kamunya melawan perintah Allah, wa bisaddihim an sabilillah, oleh kerana kamu halang orang daripada jalan Allah, yang senang jadi susah dalam hidup kamu. Tu sebab tu Islam dia pesan pada kita kan, bila dalam hidup kita ni Allah memudahkan pada kita, jangan tanya banyak, jangan kita banyak soal. Dia panggil, orang Melayu panggil banyak songih, dia panggil demikian. Banyak songih ke banyak cekadak ke, dia panggil demikian. Banyak dia sebut banyak alasan.
banyak je pada diri dia nak jadikan kesusahan. Asalnya mudah, tapi oleh kerana dia tanya jadi payah dalam hidup. Islam dia ajar mudah je. Tengok yang zahir bersih dalam keadaan tak ada apa-apa, boleh dihalalkan terus. Tu cara demikian. Kita jangan cari. Kalau kita cari memang tak boleh jadi. Parahan sekian pergi ke kedai, tengok zahir, yang niaga tu zahir, kemudian zahir dia macam mana, kemudian kita tengok makanan tu zahir bersih, kemudian halal, tak ada apa, tak terlibat dengan sembelihan dan sebagainya, makan. Mudah je dalam Islam. Tapi kalau kita tanya banyak, tak boleh makan. Jadi tak boleh makan terus. Kita tanya banyak je, makanan ni beli kat mana, gandum tu dapat kat mana, kita tanya demikian. Gandum tersebut dijemur bila, kemudian bagaimana dia proses, tanya, tak makan, tak boleh makan terus. Sebab tu Islam ni dia mudah, dia bukannya buat payah. Bila kamu buat payah, kamu akan datang timbul penyakit was-was. Penyakit was-was ni datang punca apa? Punca kamu buat payah lah. Kalau kamu tak buat payah, mudah daripada diri kamu, tak timbul was-was. Orang kita kan nak ambil air semayang, dia jadi was-was. Dia gosok ni, dia gosok tangan dia tu kan, kadang-kadang dia gosok tu sampai melecur ni kulit-kulit. Kadang-kadang dia nak basuh betul-betul, was-was lah tu. Nak angkat takbir sama juga, takbir tu Allah dia ni, sampai orang sebelah tu lepuk atas muka dia, Allah sungguh dia ni, baru Allah sungguh pada diri dia. Nak sebutnya takbir ni mudah je. Yang kamu pergi was-was tu kenapa? Kerana kamu buat payah. Kalau kamu buat payah, dia jadi payah. Islam ni mudah. Yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Islam ni benda yang mudah. Mudah ya agama Allah ni. Yassiru wala tu'assiru. Jangan menyusahkan, jangan memayahkan. Dalam kita buat segala urusan ni, jangan kita susah-susah, jangan. Wa basyiru, Rasulullah sebut, kabar gembira pada orang. Wala tunaffiru, jangan melarikan orang. Bila cerita-cerita menyebabkan orang lari, jangan. Kamu ajar sebut biar jadi orang ni suka benda yang disebut dalam agama. Demikianlah Allah sebut. Punca apa Bani Israel ni ada di kalangan mereka tersebut jadi Allah larang, tak boleh yang tu, tak boleh ni. Punca mereka je menghalang agama Allah SWT. Bila kamu buat payah-payah, jadi payah dah dalam hidup kamu. Allah ajar pada diri kita demikian. Mudah je. Hidup ni mudah. Mudah. Dengan agama ni mudah, kita kena sebut. Bukan dengan agama ni payah. Orang kita dia buat payah kan, akhirnya dia tak semayang. Dia buat payah lah tu. Payah apa dia? Kenapa tak semayang? Kain semayang tak ada. Dia pun tak semayang. Padahal mudah je semayang ni. Semayang ni ambil tutup aurat sikit, tutup sampai tangan kita, tutup betul-betul. Sebagaimana biasa kita pakai hari-harian. Angkat takbir, Allahu Akbar. Angkat takbir tu, maka kita solat lah tu. Pakaian yang kita pakai hari-hari. Cuma datang orang Melayu kita ni, nak semayang, kena pakai kain semayang. Yang lelaki pula kena pakai kain plekat. Yang menyebabkan dia tak ada kain plekat. Kain plekat pula kena curi, senang kita. Tak datang semayang dia. Punca apa dia tak semayang dia? Punca tak ada kain semayang. Mula dia buat alasan seluar dalam kotor lah, kemudian dia buat alasan pakai seluar lah, tak nak pergi ke masjid. Dia buat payah dalam hidup dia. Bila payah, jadi menyebabkan dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah, padahal dia boleh buat pun dalam hidup dia. Sembahyang mudah je. Allah jadikan bumi ni semua ni tempat sujud, kecuali tempat kita boleh sujud. Tak sama dengan Bani Israel dahulu. Mereka kena solat di tempat yang boleh solat. Kita solat tepi jalan pun boleh. Tapi orang kita ni, dia buat payah. Nak solat, kena pergi masjid. Masjid pula, kena pakai air yang hulur tangan, keluar air dia panggil. Ini sebut demikian. Kalau masjid yang buka paip yang selekeh-lekeh ni tak ada. Tak nak dia. Kalau masjid yang kodah, tak nak. Dia nak masjid yang ada batang paip. Nak sebutnya sampai peringkat akhirnya tak semayang. Islam dia ajar jangan begitu. Hidup ni biar jadi mudah. Kamu mudah je. Kamu dah masuk waktu, berhenti tepi jalan. Hampar sejadah. Nak hampar pun boleh, tak nak hampar pun boleh. Tengok tempat bersih, tak ada apa-apa, angkat takbir, Allahu Akbar, solat terus.
di tempat tersebut. Ini bumi kita ni, bumi bersih dipanggil. Tambah di Malaysia kita ni kan, cuma tempat kita ni kalau berhenti tepi jalan, solat tepi jalan, orang berhenti ambil gambar tu. Tu je perangai orang kita ni. Mula nak viral lah, semayang tepi jalan, dia sebut demikian. Ini sedangkan dalam Islam ni benda yang mudah je dalam hidup kita ni. Bila kamu buat payah, Allah haramkan benda yang mudah untuk diri kamu, jadi susah pada diri kamu. Kerana puncanya wa bisaddihim an sabilillahi katsira, kerana punca kamu menghalang manusia daripada jalan-jalan Allah tu terlalu banyak perangai kamu. Bani Israel kan, di kalangan mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi perangai mereka, wa akhdhihimur riba. Punca apa lagi? Aku haramkan pada kamu yang halal tadi, patutnya halal, tiba-tiba jadi haram kerana kamu mengambil, dan disebabkan mereka ni memakan riba. Makan riba, suka makan riba dipanggil di kalangan kita. Riba ni banyak jenis lah. Ribal fadl, riba nasi'ah, riba dipanggil panjang perbincangan riba. Dan Rasulullah sebut akhir zaman nanti umat aku ni tak terlepas juga dengan debu-debu riba, kena riba. Orang kita ni ada je bahagian ekor-ekor riba tu kena juga. Ni dia jadi demikian. Riba ni maksudnya apa dia? Kamu ambil benda yang tak patut kamu ambil. Tu dipanggil riba lah tu. Yang bagi pinjam pada orang, bagi pinjam RM10, bayar balik RM12, tu riba lah tu. Senang ceritanya. Riba ada riba masa. Kamu bayar lambat, naik terus interest kamu. Kalau kamu bayar terus sekarang, bayar terus dalam keadaan masa yang tepat, kamu tak berlakunya interest, tak berlakunya riba. Dia disebut demikian. Ini riba masa. Ramai orang kita terlibat. Dulu-dulu kan jual kain, orang kita jual kain sama-sama kita, bayar bulan-bulan disebut. Bayar bulan-bulan. Kalau bayar sekaligus RM120, bayar bulan-bulan RM30. RM30 kali berapa kali kena bayar? 6 bulan. Dah jadi harga kain RM180. RM180. Tu riba dipanggil. Riba. Ramai orang kita tak perasan. Di kalangan kita ni, orang kita ni makan riba tu biasa. Pergi kok memen, beli barang, beli peti sejuk, beli peti ais orang kita kan. Bila bayar cash RM1,000, beli peti ais bayar bulan-bulan jadi RM1,600. Riba, senang je riba. Riba masa. Kita beli tiket kapal terbang kan, beli masa ni harga lain, beli masa yang lain harga lain. Riba. Nak buat macam mana? Terlibat di kalangan kita. Kalau last minute, kadang-kadang last minute dia jadi mahal. Ada je pula last minute jadi murah. Dia jadi pelik harga. Ni riba. Terlibat dengan riba. Nak buat macam mana di zaman kita? Dunia ekonomi kita ekonomi kapitalis kan. Ekonomi dikuasai oleh mereka. Orang suatu kebanyakan keuntungan pada mereka nak untung berganda-ganda. Bila datang sistem ekonomi Islam, yang ni jadi kaget, jadi fragile. Ekonomi yang disebut dengan selain daripada Islam ini, dia jadi hancur lebur. Datang sistem gadaian Islam, datang sistem pinjaman Islam, qardul hasan dan sebagainya. Datang benda demikian yang menyebabkan di waktu itu runtuh kekuatan ekonomi konvensional ini sendiri. Faham ke tak faham, buat faham lah sebenarnya. Nak sebutnya kita ni pula, bank kita pula dikuasai oleh bank negara. Bank negara dikuasai oleh bank dunia, IMF ni sendiri. Nak sebutnya mereka ni pula kawan. Tengok sekarang ni kan bank kita ni banyak mana kena tutup sekarang. Tutup. Anda berjumpa dengan CEO beberapa buah bank, dia cerita susah Ustaz niaga sekarang. Niaga sekarang ni susah disebut. Buat bank ni pun susah. Anda tanya buat bank pun susah ke? Duit banyak, duit orang masuk. Dia kata duit orang Ustaz, duit orang. Cuba tanya pegawai bank ni, kuah kering pegawai bank tu. Malam-malam balik, sampai malam-malam baru sampai ke rumah. Besok turun lagi pergi kerja lagi. Letihnya pegawai bank. Kerana duk kira duit orang. Duit orang dia kata. Duit orang masuk banyak. Kita kena soal,
duit orang keluar banyak, kita juga kena soal. Duit orang kita yang dia masuk dalam akaun di bank kita je. Susah disebut demikian. Sekarang dia kata bank-bank ni banyak mana bank-bank terpaksa tutup. Bank Maybank pun tutup, CIMB pun tutup, Bank Islam pun tutup, kena tutup. Kenapa? Kerana soal banyak sangat, tak larat nak menjawab. Tak larat nak menjawab ni banyak sangat. Tambah-tambah di sempadan-sempadan. Berlaku duit penyeludupan, duit macam-macam gaya duit ni. Dan bank Amerika pula sedang tekan ekonomi ni sendiri. Nak suruh apa dia? Nak suruh ekonomi ni sentiasa repot pada mereka tersebut. Mereka nak menguasai, kerana nak lawan dengan negara China. China pula dia ada sistem dia sendiri. Yang menyebabkan pertembungan ini sentiasa berlaku. Yang boleh menyamakan suasana apa? Islam je boleh sama. Pertembungan 4G dengan 5G. Ni dipanggil. Yang tembung ni Huawei dengan apa dia? Amerika ni sendiri. Pertembungan dia bukan bertembung yang tu. Dia bertembung data. Dia nak berebut data tu sendiri. Sebab tu Amerika haramkan Huawei di negara mereka. Minta supaya Google haramkan. Kemudian minta supaya tak dijual barang dia. Tapi dalam suasana begitu berlaku pertembungan di antara dua negara. Faham ke tak faham? Buat faham lah. Nak cerita bagaimana keadaan dunia kita ni. Dunia selagi mana mereka terlibat dengan riba, habis kot. Kacau pilau habis masyarakat. Allah kata, bila oleh kerana kamu ni terlibat dengan riba, aku haramkan benda yang dihalalkan oleh Allah sebelum daripada ni. Habis pada diri kamu. Nikmat yang patut kamu dapat, tiba-tiba hilang nikmat itu. Kerana apa dia? Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Sedangkan riba ni telah dilarang daripada kamu terlibat dengannya. Terlibat dengan riba ni jangan pada diri kita. Kita kan banyaklah terlibat kad kredit, terlibat dengan riba sekarang. Nak beli barang kan e-wallet kan sekarang ni jual nombor barang. Ada yang e-wallet yang ada barang, ada yang tak ada barang. Ada beberapa programmer datang jumpa dengan anak tanya, ustaz, e-wallet ni boleh ke tak boleh? Anak kata macam mana? Dia pun sebut cerita-cerita. Dia kata e-wallet ni satu cara untuk mudah kita je, untuk kita dapat duit. Kita jual je nombor-nombor ustaz. Kita buat kod-kod dan tertentu, kemudian kita jual. Anak kata ada barang ke tak ada barang? Dia kata tak ada. Ada yang ada barang, ada yang tak ada barang. Macam Bitcoin. Sebelum daripada ni kan kita kecoh Bitcoin kan. Bitcoin tu misal contohnya, Bitcoin tu ada barang ke tak ada barang yang dia jual tersebut, nombor tersebut. Ada yang jawab, dia kata kami gali, kami cari kod tu dalam dunia ni, dia ada kod tertentu. Dia kata ada barang bernilai, barang tersebut, barang tu ada nilai. Dalam dunia digital ni ada benda yang demikian. Ada yang kata kami beli satu benda yang dijangka ada nilai pada akan datang, sekarang tak ada nilai. Dia sebut demikian. Ni semua ni kerana apa dia? Kerana kamunya terlibat dengan benda yang dilarang oleh Allah SWT. Macam-macam gaya orang sekarang kan. Menipu melalui internet ya. Menipu sekarang ni. Programmer ni, hackers ni, dia boleh hack ni. Dia orang sebut kan Ustaz, bila Ustaz accept je satu benda, misal contoh dia tanya Ustaz, location Ustaz berada kat mana, Ustaz kata Ustaz accept, Ustaz nak terima yang dia ni, kita ni berada kat mana, seluruh data Ustaz didapati pada dia, dapat semua. Sehingga barang-barang, bahan-bahan dalam laptop Ustaz, dalam yang Ustaz, nombor-nombor kod Ustaz tu, semua kita dapat. Hantar kita boleh buka kamera, tutup kamera ni, kita boleh dengar Ustaz nak bercakap dengan suami isteri apa dia dalam rumah. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Kuat tak kuatnya mereka ni menguasai perkara-perkara yang demikian. Tak ada yang tersembunyi dah sekarang dalam hidup kita. Nak sembunyi apa dia? Kuat bagaimana? Itu yang curi peringkat atas-atasan tu, curi, pindah keuangan, duit daripada sana ke sini, pindah sana. Kita pindah-pindah ni menyebabkan akhirnya
di kalangan kitanya hancur lebur kekuatan di kalangan kita. Para hanskan faham ke tak faham tu tak tahulah. Tapi anak nak sebutnya yang inilah yang kita sedang lalui saat ini. Anak-anak kita mengalami suasana ini. Kalau kita lambat, kita tak menguasai, mereka akan kuasai kita. Mereka akan kuasai digital dunia kita. Orang perang sekarang dia tak perang dengan peluru dah. Perang cyber je. Perang melalui alam maya je perang. Letup sana, letup sini dan sebagainya. Kekuatan yang ada pada mereka tersebut. Nak letupkan negara orang, pergi hantar ni je, drone tu hantar nak tahu maklumat negara. Kemudian boleh hantar tu, bila dapat je satu data, dia boleh sedut data tersebut, kemudian boleh bawa balik ke negara mereka. Kecurian maklumat negara boleh terjadi dalam dunia kita. Ni bukan cerita-cerita movie ni, tak ni, memang real berlaku dalam dunia kita hari ini. Cuma kita je, kalau kita tak menguasai, mereka akan menguasai kita. Itu keadaan yang berlaku di kita. Anak-anak kita ni pun kita kena pastikan mereka tu betul-betul ada agama. Kalau ada agama, insya-Allah sama terus dalam hidup mereka ni. Sedangkan riba itu aku larang, Allah sebut wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta benda manusia ni cara batil, menipu je dalam hidup. Tipu ni berbagai-bagai cara nak tipu. Jual barang tipu, guna kad kredit tipu, kemudian apa dia, pindah duit tipu sekarang ni banyak cara mereka tipu tu untuk mereka nak makan harta di kalangan manusia tu sendiri. Jahat dia panggil di kalangan kita. Minta maaf nak sebut, kadang-kadang kita nampak syarikat besar tapi menipu, ambil duit daripada pengguna, dia tipu. Amwalun nas bil batil, ambil harta benda orang dengan cara tipu. Dilarang dalam Islam. Islam larang keadaan demikian. Dan kita jangan membenarkan penipuan itu berlaku. Kerana apa dia? Kerana dia kalau kita tanya orang meniaga tanah kan, bahagian harta tanah, macam mana kamu nilai tanah ni jadi naik harga, kadang-kadang 1 juta, 2 juta, rumah secuik je, rumah kecil je rumah. Dia macam mana boleh menjadi demikian? Rumah kecil je tapi nilai 1 juta lebih. Dia manipulate kan, dia naikkan harga tanah tadi. Dia kata harta tanah ni tinggi, dia main, dia keluar dalam surat khabar, dia cerita, dia gembar-gemburkan sikit, lama-lama orang percaya. Dia menipu sejak daripada awal lagi. Dia menipu sejak awal lagi. Dia naik, dia manipulate kan dengan isu tersebut. Dia main. Dia sebut tanah ni akan ada prasarana begitu, akan ada begini. Akhirnya kita beli. Ramai pembeli kan. Minta maaf nak sebut, macam contoh Bukit Beruntung, misal contoh Bukit Beruntung kan, ramai mana orang beli tanah di Bukit Beruntung. Kenapa? Dulu nak buat KLIA, nak buat kan, dulu orang pun beli, tahu-tahu tak beruntung pun bukit tersebut. Nak sebutnya bagaimana mereka manipulate terhadap tersebut, termasuk di kawasan Farhan Iskan ni pandai property yang disebut dengan yang mereka yang terlibat dengan harta tanah ni, mereka naikkan harga tanah yang menyebabkan kita kata mahal, padahal tak ada nilai pun. Ni tipu dipanggil, penipuan yang berlaku di kalangan yang terlibat dengan harta tanah. Dia tipu, terlibat dengan apa dia, terlibat dengan dalam industri tertentu, tipu, makan harta orang cara tipu. Dosa di kalangan mereka semua. Di kalangan kita ni ramai mana orang kita terpaksa bayar, setengah pengguna terpaksa bayar benda yang tak ada. Anda buat contoh yang mudah, minta maaf nak sebut. Contoh kita naik highway kan, highway kadang-kadang bila kita naik ada lubang, lopak, kadang-kadang tak sempurna. Kita bayar yang sempurna, dia sedia yang tak sempurna. Berdosa pihak pemaju tersebut. Anak sebutnya demikian. Kamu menyediakan satu benda yang tak sempurna, kemudian tiba-tiba kamu minta bayaran sempurna. Maknanya apa dia? Kamu tipu.
Termasuk dengan industri-industri yang lain, termasuk elektrik, termasuk dengan air, termasuk dengan industri ini. Banyak di kalangan mereka makan harta dengan cara batil. Kita buat contoh penerbangan kan, kita lewat batal terus, dia lewat tak batal-batal pula, dia lewat kadang-kadang. Kalau kita lewat, kadang-kadang kita lewat tengah berdiri tu beratur sampai pada dia lewat encik, lewat saya berdiri tadi, kita sebut saya berdiri, tak, dah tutup, sistem kata tak boleh masuk. Dia buat tak reti je dia. Padahal kita kata saya beratur tadi, saya berdiri, dia kata tak boleh encik, tak boleh masuk, sistem dah tutup dah tutup. Bila kita masuk awal, siap, kejap-kejap di umum delay, kadang-kadang terus tak ada terus penerbangan tu. Dia tak ada apa pun, tak ada denda apa pun. Kalau kita kena, pengguna kena, kalau sebelah dia tak mengapa pula. Kamu makan harta orang dengan cara batil. Tu nak sebut demikian. Ni cara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa aklihim amwalan nasi bil batil. Kamu makan harta manusia dengan cara batil di kalangan kamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Kami sediakan bagi orang kafir ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, perangai hodoh kamu ni azaban alima. Allah kata aku sediakan azab yang amat pedih untuk diri kamu. Pedih kamu kena nanti, siap untuk diri kamu nanti. Wa a'tadna lil kafirin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kami sediakan bagi orang kafir ni azaban alima, azab yang amat pedih yang kami sediakan untuk diri kamu. Kesan daripada mana? Kerana kamu buat jahat di kalangan sesama kamu. Lalu Allah Subhanahu Allah ajar, lakinir rasikhuna fil ilm. Berbeza dengan orang yang rasikh dalam ilmu. Orang yang rasikh ni, rasikhuna fil ilmi ni disebut 2 kali je dalam Al-Quran. Ar-rasikhuna fil ilm. Ayat ni satu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm. 2 kali je Allah sebut dalam Al-Quran cerita tentang orang yang rasikh dalam ilmu. Yang ni satu lagi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm. Orang yang tak ada yang tahu ilmu ta'wil kecuali orang yang rasikh dalam ilmu. Rasikh ni maknanya apa dia? Orang yang mendalam ilmu dan dia beramal dengan ilmu dia, tu dipanggil rasikh. Ilmu dia ni dia hidup dalam keadaan dia tahu detail keadaan yang dia tahu, pakar dalam ilmu tu, kemudian dia beramal dengan ilmu yang dia pakar tadi. Ini dipanggil rasikhuna fil ilm. Orang yang hidup dia dalam keadaan beza hidup orang yang rasikhuna fil ilm. Ulama-ulama sebut demikian. Orang yang lakinir rasikhuna fil ilm minhum, di kalangan mereka itu, dan juga bukan sekadar mereka saja, wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabl, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Allah kepada kamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qabl, dan apa yang diturunkan sebelum daripada kamu itu wahai Muhammad, wal muqiminas salah, orang yang hidup dia mendirikan sembahyang. Yang dalam orang yang rasikh dalam ilmu ni, orang yang rasikhuna fil ilmi ni, dan juga orang mukmin, kemudian orang yang beriman pada apa yang diturunkan oleh Allah pada kamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qabl, dan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum daripada ini, mereka beriman juga. Wal muqiminas salah, orang yang mendirikan solat. Wal mu'tunaz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billah, dan orang yang beriman pada Allah. Wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat. Orang yang macam ni ulaika sanu'tihim ajran azima, mereka itu sudah pasti kami akan sanu'tihim. Tadi a'tadna, tadi Allah guna orang-orang yang buat khianat tadi, a'tadna lil kafirina azaban alima. Allah gunakan demikian. Orang yang buat khianat tu hidup dia, kami sediakan azab yang teruk. Manakala orang yang disenaraikan tadi, orang yang rasikh dengan ilmu, orang yang beriman, orang yang sembahyang, orang yang menunaikan zakat,
dan orang yang beriman pada Allah dan juga pada hari akhirat, ulaika sanu'tihim, mereka itu semua kami sudah pasti akan anugerahkan pada mereka ajran azima, ganjaran yang amat besar yang kami sediakan untuk diri kami, hebat untuk diri kami. Maknanya beza dengan orang tadi, orang yang makan harta orang dengan keadaan menipu dan sebagainya. Yang ni sedialah azab untuk mereka. Allah cerita terhadap ayat ni dua benda je yang kita akan hadapi. Sama ada kita bersedia dengan azab, nikmat sekarang tapi sedia azab, ataupun kita ni dalam keadaan yang sukar, kita mentaati perintah Allah tapi kita dapat nikmat yang akan datang dalam hidup kita. Taat pada perintah Allah ni senang ke susah? Susah barahan sekarang. Nak taat pada perintah Allah, macam kita kan, kita nak belajar, senang ke susah? Susah. Pagi tadi nak datang tadi susah kita. Ustaz ni datang ke tak datang pagi ni? Nak sebutnya kita, bila kita nak datang tadi susahnya kita. Tunggu pula, lambat pula ustaz ni datang. Nak sebutnya kita jadi susah. Kita nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni susah dalam hidup kita. Tapi susah kita ganjaran di akhirat nanti. Sanu'tihim ajran azima, ganjaran kami akan bagi pada mereka, ganjaran yang besar yang kami nak sediakan oleh Allah untuk diri kami. Ganjaran ni kita tak tahu dalam hidup kita kan. Ulama-ulama sebut kita ni bila kita buat je dalam hidup kita, buat kadang-kadang dapat rezeki yang tak sangka-sangka dalam hidup. Dalam hidup kita ni tak ada orang sangka pun dalam hidup nak dapat nikmat ini, nak dapat nikmat itu dalam hidup kita ni. Bila kita ni Allah bagi pada kita ni nikmat-nikmat ni, kita ingat balik punca apa kita dapat nikmat ni. Puncanya kerana kita ikut segala yang disuruh oleh Allah dahulu. Alhamdulillah Allah bagi nikmat ni pada diri kita ni. Dalam hidup kita syukur kita dengan nikmat yang Allah kurniakan ini. Tu baru sikit di dunia. Akhirat nanti ajran azima, ganjaran yang besar yang Allah sediakan untuk diri kita. Kita jadi terkejut, tergamam kita. Allah banyaknya, tak padan dengan kita buat sikit tapi pahala banyak yang Allah sediakan pada kita. Macam kadang-kadang kan kawan-kawan kita minta kita, boleh tak tolong buat kuih untuk saya nak buat majlis makan-makan sikit. Kuih apa? Kita tanya. Kawan kita kata buat tepung pelita lah, misal contohnya. Buat tepung pelita. Berapa nak? Dia kata buatlah dalam 50 ke. Kita pun buatlah. Kita buat. Kita buat. Kita tak tanya pun berapa nak bayar dan sebagainya. Kita bagi pada dia. Kejap dia minta nombor akaun. Bagi nombor akaun nak bayar kuih tepung pelita tu misal contoh. Kita pun bagi nombor akaun. Dia nak bayar tu. Kita cek balik tengok 10,000 dia masuk. Baik kata. Bagi 50 je kuih tepung pelita 10,000. Kita kata, kawan kita kata tak. Itu nilai persahabatan. Itu nilai persahabatan. Kita kata lain kali order lagi ya. Kita akan sebut demikian. Lain kali order lagi kalau itu nilai persahabatan. Maknanya Allah dalam hidup kita ni dia akan bagi satu benda yang kita tak terjangkau. Dengan syarat apa? Syarat tadi lah Allah kata, kamu beriman, kamu rasikh dengan ilmu, kamu hidup dalam keadaan kamu ni wal muqimuna salah wal mu'tuna zakah, kamu tunaikan benda yang aku suruh buat ni, kamu buat je dalam hidup kamu. Kamu akan dapat nikmat yang bila kamu dapat nikmat tu, kamu akan tergamam tengok. Para hadis sekarang perhatikan, dalam hidup kita ni banyak dah nikmat-nikmat yang kita tergamam kan. Kita ni sendiri dalam hidup kita, Allah banyaknya Allah bagi. Kita tak pernah sangka pun sebegini nikmat yang Allah nak kurnia dalam hidup kita. Tapi Allah kurniakan pada kita ni, sanu'tihim ajran azima. Allah Subhanahu wa taala sebut sanu'tihim ajran azima. Sudah pasti aku akan berjanji nak bagi ajran azima, ganjaran yang besar yang kamu sediakan. Bila ganjaran kita dapat ni, mendatang, menghala ke depan. Satu Islam dia ajar, jangan kamu sibuk nak mengenang kenangan lalu dalam hidup. Hidup ni tak payahlah cerita-ceritanya lepas-lepas. Hidup ini berbicara tentang masa yang akan datang nanti. Masa yang akan datang. Kita ni duduk bersedih je, teringat cerita-cerita lama dalam hidup kita. Tak rugi dalam hidup.
Islam suruh hidup ni, pandanglah pada masa yang akan datang yang lebih banyak ganjaran yang Allah nak sedia dalam hidup kita. Ni pedulikan cerita-cerita lama dalam hidup. Itu Islam suruh kita ni buang semua kisah-kisah yang buruk dalam hidup kita yang pernah kita lalui dahulu, tak payah diungkit-ungkit lagi. Dengan tujuan apa dia? Sanu'tihim ajran azima. Kami nak bagi pada kamu ganjaran yang besar yang kami nak sediakan untuk di kamu pada masa yang akan datang nanti. Ni kita duduk menung tengok muka suami, kenapalah terkahwin dengan mamak ni gitu. Kita sebut demikian. Mula kita jadi sedih je kita. Jangan dalam hidup sebut alhamdulillah terkahwin juga dengan dia ni. Kita sebut demikian. Maknanya dalam hidup kita ni supaya apa dia? Allah nak ganjarkan yang akan datang. Tak tahu apa lagi yang Allah akan bagi pada diri kita. Yang paling kita nak bila kita letak jenazah kita letak dalam kubur tu, nampak pemuda yang handsome kat hujung kaki kita. Nampak dah. Nampak dia tu, nampak beria-beria dah. Maksiat dah. Kita belakang dia tu malaikat muka dan nakir. Kita ni pelik. Engkau ni siapa? Kita tanya. Engkau ni siapa? Dia pun jawab, aku amalan soleh kamu waktu mana hidup atas dunia dahulu. Kejap lagi aku akan tolong jawab. Kamu nak ditanya ni belakang aku ni, nak tanya engkau ni sekejap lagi ni. Aku akan jawab bagi pihak kamu. Kita pun alhamdulillah kita ni kenapa? Kerana kitanya buat amalan-amalan soleh di atas dunia, pedulikan orang kata dalam hidup ini. Maksudnya kita ni, kita yakin pada diri kita ni dengan sanu'tihim ajran azima, Allah akan bagi ganjaran yang besar dalam hidup ni. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Kita sambung akan datang nanti lah insya-Allah ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban bi dhikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma taqabbal hajjana wa umratana. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijni ya Allah, akhrijna ya Allah minaz zulumati ila nur. Allahumma shrah lana sudurana وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة
للقوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة